الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada dan hadir pada pagi ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, alhamdulillah pagi ini dapat sama-sama kita bersua, kita bertemu, kita berkumpul, menggantikan kuliah malam kemarin yang saya tak boleh nak hadir. Saya minta maaf banyak-banyak. Alhamdulillah pagi ini dapat bersama. Kita nak sambung pengajian kitab kita pada hadis yang keberapa? 13. Jihad pada jalan Allah. Saya sekali pukul 11 kena ada di gurun pula. Pukul 10.30 orang tu boleh no? Pukul 11 kena ada di sana pula lah. Muka surat 33, hadis yang ke-13, jihad pada jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hafizahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati 100 darajah a'addaha lil mujahidin fi sabilillah ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أو كما قال رواه البخاري. Daripada Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, inna fil jannati 100 darajah, sesungguhnya Allah Ta'ala sediakan kepada lil mujahidin fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah ini 100 darjat di dalam syurga. Nabi kata Allah Ta'ala sediakan 100 darjat kepada di dalam syurga kepada hambanya yang berjihad di jalan Allah, yang hidup dia menginfakkan diri dia untuk agama. 100 darjat Nabi kata Allah Ta'ala sedia. Baik, ma bainad darajataini, di antara satu darjat kepada satu darjat yang lain, kama bainas samai wal ardi, dia punya jauh dia tu di antara langit dan bumi. Orang yang berjihad dia ada dua. Yang pertama nama dia berjihad, yang kedua namanya berjihad. Kita nak jihad, kita tak mau jihad, maklum.
Ustaz, menatang apa jihad? Dia bukan menatang lagu bewak kera tu maklum. Jihad ni satu perangai bersungguh-sungguh dalam melakukan kerja agama. Ni kita. Sebab tu dalam hidup ni bukan dia, orang bila sebut kata jihad, dia duk nampak perang. Dia tak? Sama, kami duduk di Malaysia pun sama, tuan-tuan duduk di Komoi pun serupa. Sebab ni Republic of Komoi, dia satu kawasan yang lain. Bila sebut kata jihad, dia duk nampak angkat senjata. Bila sebut kata jihad, dia duk nampak perang. Jihad ni bukan perang maklum. Jihad ni bukan angkat senjata. Jihad ni maknanya bersungguh-sungguh kita dalam buat kerja agama. Dalam konteks apa dia? Kita bersungguh-sungguh buat ibadat. Lah ni kita tak ada perang. Kita duduk di Komoi ni aman damai, negara yang aman. Tidak, negara yang aman walaupun tak ada bangunan nak tinggi-tinggi dalam negara Komoi. Tapi kita duduk di sini maklum oi, ni maklum main mengaji ni nama dia jihad lah maklum oi. Main mengaji elok dah, duduk tunggu ustaz main lambat dia duduk mengata kat orang tu berjahat nama dia maklum. Jangan duduk campur jihad dengan jahat. Dia sampai ke 9, ustaz main 9.30. Mula dia kata kat orang, perang tak duduk tu habis 9.20 orang habis. Dia pun tengok jam, yang ustaz ni pun dia nak main ke tak main, saya pula kena kan. Tu nama dia berjahat. Ni kita main maklum, saya main mengajar, maklum main mengaji, ni pun jihad maklum, salah satu jihad. Jihad kita dalam nak mengenali agama. Saya nak tanya maklum, mau maklum tak main pagi ni, banyak kerja tak maklum boleh buat? Banyak, baju pun haram tak basuh lagi pagi ni, nak main mengaji. Dia tak? Gaya duk pakai kelumbung nak main, orang tua tu pula dia duk buat lapar. Orang tua kat rumah tu mengaji haram tak mau. Kita tak nak pegang yang dia duk pegang, rokok dia, rokok sekeri. Elok bini nak main mengaji, dia duk buat lapar. Yang maklum pun duk membayar tudung, tak apa nak mau jadi bagi tadi. Spray tak sangka dah, tang onin tu dia tak mau terletak. Siapa dia tu maklum? Bini saya duk cerita. Nak main pagi tadi duk perang dengan tudung. Saya pun tengok dia perang dengan tudung, saya tak mau kata apa. Silat-silat tak ingat kita kena lah. Gaya nak spray tudung, tak mau nak jadi. Orang perempuan tudung tak jadi ni, mood dia tak elok sampai ke petang. Kita pun duk heran nak kata period dah awal elok, diamlah. Kawan mood tak elok, tudung tak jadi. Muih ni habis angin dalam badan. No maklum no. Sebab tu dia main satu panggak umur maklum dah tua-tua ni tak pakai dah tudung hak kena nafas tak cukup. Oh, tu yang dia pakai oning keras tu. Mau dia pakai juga tudung bawah tu, nafas habis tahun tu kan. Tak tahu syahid. Sebab tu orang tua dia pakai oning hak keras tu. Setuju belum? Nak nafas je no. Gaya muih kena spray, asma. Mula tudung tu tu spray. Ni maklum gaya nak main laki duk buat perangai lapak. Tu lemah nak makan maki belakang tu. Dia kita nak pergi jihad. Dia mengaji tak mau, kata jomlah bang pergi kuliah. Tak boleh pergi period. Dia kata tak apa lah bang period, duduklah dekat kursi batu kat luar. Haram tak mau main juga. Hak bini nak main. Maklum, kalau maklum tak main pagi ni, maklum boleh buat benda lain tak maklum? Boleh Tapi pasal apa maklum main? Pasal maklum nak faham agama. Tu nama dia berjihad. Jihad dalam Islam ni kita buatlah apa pun maklum untuk Islam. Kita buatlah apa pun untuk agama. Kita buatlah apa pun yang pentingnya ada kebaikan untuk agama. Ni yang kata jihad, bukan dia sekadar kita duk nampak perang. Tak. Maklum tak? Yang kata jihad bukan cakap perang. Maklum main mengaji, jihad dalam memahami agama. Maklum melawan apa? Maklum melawan dengan kejahilan. Maklum main kuliah ni bukan satu benda, tak dapat benda baru kot.
Sebab tu orang kata mai kuliah ni maklum, kok mana pun ustaz mengajar akan dapat satu ilmu baru. Ni kita baru mengaji 10 minit. Lama tak 10 minit ni maklum? Banyak tak benda maklum dapat? Yang pertama maklum baru tahu, oh jihad ni aku diingatkan perang. Dia ada macam-macam jihad ekonomi. Lah ni kita bincang tentang orang Islam. Kita duduk dalam negara kita maklum. Negara kita ni negara Islam. Setuju ke tak? Tuan-tuan setuju tak Malaysia ni negara Islam? Setuju tak setuju? Kena setuju. Sebab apa? Sebab agama bukan agama rasmi, agama bagi negara. Orang kita ada silap sebut agama rasmi negara kita agama Islam. No, dia bukan agama rasmi. Agama bagi persekutuan. Tu maknanya apa dia? Agama kepada negara kita ni adalah Islam. Sebab kalau sebut rasmi, dia ada yang tak rasmi. Ini isteri rasmi saya. Dia ada bini tak rasmi. Setuju tak? Ini kereta rasmi Perdana Menteri. Dia ada kereta yang tak rasmi. Ini kediaman rasmi Menteri Besar. Dia ada kediaman yang tak rasmi. Bila sebut agama rasmi negara, dia ada agama yang tak rasmi. Itu tak betul. Agama bagi negara. Sebab tu dalam Islam, dalam Malaysia, dalam Malaysia dia ada peruntukan kepada Islam. Dalam Malaysia dia ada jabatan agama Islam. Dia tak ada jabatan agama Kristian. Dia tak ada jabatan agama Buddha, jabatan hal ehwal agama Sing, tak ada. Dia ada jabatan hal ehwal agama Islam. Sebab apa? Sebab agama negara adalah agama Islam. Dia ada peruntukan untuk agensi Islam. Dia ada JAKIM, dia ada jabatan mufti, dia ada mahkamah syariah, dia ada jabatan agama Islam, dia ada pejabat agama. Sebab apa? Sebab agama negara adalah agama Islam. Setuju tak saya kata Islam ni Malaysia negara Islam? Setuju. Setuju tak saya kata majoriti penduduk negara Malaysia adalah orang Islam? Setuju ke tak? Setuju. Tetapi tuan-tuan cuba tengok kekuatan orang Islam dalam negara kita ni lagu mana? Ekonomi yang kuat orang Islam ke bukan Islam? Maklum rasa orang Islam ni daripada sudut ekonomi ni kalah tak maklum di Malaysia ni? Kalah. Sudut pendidikan kalah. Apa yang orang Islam kuat di Malaysia ni Pak Long? Apa dia yang orang Islam kuat? Kuat berkelahi. Itu yang orang Islam. Sembang buat ekonomi Pak Long, kita tak ada. Kita tak kuat. Makanan asasi dalam negara kita dikuasai oleh orang bukan Islam. Sudut pendidikan orang bukan Islam, sudut ekonomi orang bukan Islam, sudut politik orang bukan Islam. Yang kuat orang Islam dalam negara kita ni, dia kuat apa dia? Dia kuat berkelahi. Jangan bagi ramai berkelahi orang Islam. Orang Melayu ni lah, khususnya Malaysia ni kita sebut orang Melayu lah. Hang bagi ramai berkelahi. Dia bukan dia ramai dia nak duduk bagi elok, tak ada. Dia ramai dia kerana berkelahi. Ni orang Melayu. Dia bukan kira nak berjihad, yang dia kira nak apa maklum? Berjihad. Baca satu hadis lagi maklum ni. Masa tak cukup mana ni. An Abi Bakr bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu abi wa huwa bihadratil aduwi yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf. Daripada Abu Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar ayah aku meriwayatkan hadis ketika beliau sedang menghadapi musuh. Pak dia duduk berhadap dengan musuh, pak dia dan baca satu hadis yang dia apa? Dia kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu syurga di bawah naungan pedang-pedang. Nabi kata pintu syurga ni berada di bawah naungan mata pedang. Sebab dulu nak bawa Islam ni orang akan tentang ni sampai perang. Sebab tu saya ada ulang dalam mana-mana ceramah saya,
dalam mana-mana kuliah saya. Kita ni Allah Ta'ala bagi satu nikmat. Maklum duduk dalam negara kita ni, Allah Ta'ala bagi satu nikmat. Nikmatnya apa dia? Kita nak mengamalkan agama tak tahu. Ni maklum nak main kuliah pagi ni, berapa roblok maklum jumpa? Maklum? Tak ada. Maklum main naik motor ke jalan? Jalan. Maklum jalan tadi, maklum berapa orang tentera maklum jumpa kat tepi jalan? Berapa orang tentera duk pegang senjata maklum jumpa ada? Tak ada. Aman tak duduk dalam negara kita maklum? Aman. Tuan-tuan bayang ada negara orang Islam nak main masjid dalam negara tu maklum, kena hadap peluru dulu, kena hadap bom dulu baru boleh sampai. Tengah-tengah sembahyang meletup bom, runtuh masjid. Ada tak belum? Nak sebut tak boleh, sekali dia kena ban tak pergi TikTok. Nama negara tu tak boleh. Duduk dalam negara orang lain belum, bukan boleh aman lagu ni nak buat kuliah ikut dan. Kita duduk dalam negara kita, ustaz tak boleh main kuliah maghrib, dia main kuliah duha. Aman juga orang aman. Kita hari ini mengamalkan agama dengan para sahabat nak beramalkan agama lain maklum. Lepa nak mengamalkan agama kena perang, lepa nak mengamalkan agama kena susah. Kita senang, lepas senang, lepas senang, lepas senang, tu kita aman. Mai kuliah duha, duduk kuliah duha sejam, habis kuliah duha keluar. Kuliah duha dia makan juga surah ni. Untuk kedarah minta berhenti tak, hang bagi dia kuliah. Aman belum? Aman. Rasa nak makan cemeh, buat kuliah bagi kerak sikit. Allah. Weh maklum, mana ada negara lain macam ni. Saya bukan nak kata negara lain lah, surau lain pun tak serupa surau tuan-tuan. Terkedarah tak berhenti sat. Bagus tuan-tuan, bagus. Sebenarnya maklum perbuatan maklum duk buat tu berkat lah. Berkat. Sebab Nabi memang suka kita jamu orang makan. Sebab tu sahabat mai tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan yang utama yang kami nak buat? Nabi kata hang balik buat dua benda. Apa dia? Yang pertama, afsyus salam. Hang jumpa orang, hang panggil salam. Ni amalan utama, amalan yang besar pahala. Nabi kata jumpa orang panggil salam. Benda tu simple tapi payah nak buat. Senang lah Zat, jumpa orang Assalamualaikum, betul jumpa yang hang, orang yang hang setuju. Hang try jumpa dengan orang hang tak setuju, tengok. Maklum, saya nak bagi contoh, maklum nak dengar lah. Sekali maklum jawab betul-betul dengan umur saya, aku tak ada raya haji lagi. Saya nak tanya maklum, panggil salam ni mudah tak? Assalamualaikum mudah tak? Mudah. Okey, maklum pergi kenduri. Tiba-tiba maklum jumpa dengan satu orang perempuan ni, kerana dialah maklum ni berkecil rumah tangga maklum. Dia ni penyondol. Maklum menikah dengan ex-husband maklum tu. Aman elok 22 tahun. Daripada susah duk buat bendang apa semua. Tato bendang tu kerajaan nak ambil buat jalan. Jadi kaya lah. Kerajaan ambil tanah dia 3 relung, dia dapat lebih kurang dalam 1.2 juta. Bila dia ada duit maklum, orang lelaki ni maklum no, dia lupa. Masa susah tu duduk dengan maklum, duduk jual nasi lemak apa semua. Lepas tu dia pun kaya. Bila kaya ni maklum, ada satu perempuan ni, dia ngurat, lepas tu dia menikah pula kat siang. Maklum tahu maklum mengamuk. Dia tak maklum. Maklum keluar beli ayak, maklum baca handphone dia. Maklum marah, ni dia duduk lama marah. Gorila. Tak aku ni dia. Dengan baju kelawar, rambut serba
orang tuan dulu marah. Yang tuan ni baru keluar balik ya. Balong ni kata, "Wah, hang nak apa ni? Hang nak apa ni?" Orang tuan ni pun, "Hang nak apa ni?" Kawan tu guru silat cincin tak boleh kepak jari. Batu cincin punya besar ni jari tak boleh kepak ni. Misal lagu parang. Maklum kata ni, "Hang nikah lain, aku nikah awak, hang nak apa?" Dah aku benci dekat hang. Laki kata ni, "Aku benci dengan perangai hang, aku talak hang talak 3." Depan dia ayah. Maklum pun tak kata apa. Sedih. Sedih tak? Sedih lah kerana aku hidup dengan hang susah, mai hang kaya, hang senang, hang buat tahanan kat aku. Tak apalah, cerai-cerai. Maklum pun dia halau, maklum dia ambil beg, dia halau maklum keluar apa semua rumah tu. Daripada rumah tu tak ada apa, maklum duduk dengan dia, maklum bagi gelang mai, maklum dekat dia rantai mai, buat rumah, duit ada dia buat besar semua, dia halau maklum keluar. Perempuan tu masuk rumah. Perempuan tu buat tahanan. Maklum pergi makan kenduri, jumpa perempuan tu. Bila maklum jumpa perempuan tu, maklum nak panggil salam tak? Abang betul-betul. Banyak dah duk umur saya sebelum raya, tak ada raya mati. Abang betul-betul maklum. Nak panggil salam tak? Assalamualaikum. Dah. Maklum nak kata apa kat dia masa tu? Maklum jumpa dia. Perkataan maklum nak kata kat dia apa dia? Cuba abang saya nak dengar. Ha? Duk pegang pinggan ni, kursi tak ada. Ada meja dia. Bukan maklum nak makan, dia berdiri kot. Maklum pun boleh duduk dekat meja dia. Dia duduk depan. Apa maklum nak kata? Tak makan. Balik. Hak tu kira bagus tu. Apa dia maklum tu? Sambil maklum tok pinggan tu, makan kenduri dengan babi. Banyak lah. Macam ya? Tu ayat maklum salam tak panggil lah. Nabi suruh kita maklum panggil salam. Masa tu maklum nak ikut Nabi kan, dia ikut perasaan. Abang betul-betul. Benda simple dia. Nabi suruh buat simple dia. Hang jumpa orang, hang panggil salam. Nabi suruh buat benda simple. Simple tu pun kita tak boleh buat. Madah maklum. Saya duk amal nasi ni tak duduk, tak masuk mulut aku dah ni. Nasi ni. Hak dia pun cangkui punya takut ni. Hari ni boleh makan. Duduk betul lah. Dia duduk kira dia yang nak makan. Meja tu orang lain pun nak duduk maklum kursi tu. Tak boleh buat. Nabi suruh. Nabi maklum, orang yang buat tahanan dekat dia, dia buat baik balik kat kawan tu. Tu Nabi. Saya boleh abang saya tak boleh buat maklum. Maklum bisa dengar tak cerita Nabi suap perempuan Yahudi buta sampai Nabi wafat? Sambil duk suap tu perempuan bangsa buta, bukan dia tahu siapa suap. Bangsa buta, orang buta, dia tahu ke siapa suap? Tak ada mulut apa, tangan sampai kat mulut ngak-ngak. Sambil duk makan, sambil duk maki lagi. Hang duk mana? Dia pun Nabi abang dia ni, eloklah, jagalah dengan Muhammad tu. Muhammad tu duk bawa agama baru, duk main pecah belah kita. Tu Nabi tu suap. Bila Nabi wafat, Abu Bakar pergi ganti. Abu Bakar pergi ganti. Abu Bakar ni pun Pak Long, bukan macam Haji Bakar kasar. Abu Bakar ni dia punya lembut. Dalam lembut Abu Bakar tu suap. Perempuan buta ni tahu, makcik buta ni tahu, kata tu bukan orang ada suap dia selalu tu. Angkat. Ni siapa pula ni? Saya yang duk main duk suap makcik. Orang lain ni yang duk kencing aku Hak selalu nu kalau dia punya suap tu ikan dia perisi sampai habis ni tulang pun ada. Contohlah. Ya dia dah tak ada dah makcik. Meninggal dah. Meninggal dah Allah. Makcik tu pun teriak.
Habis-habis tayak tu kutuk lah. Hang duduk di mana ni, jangan duduk kawan dengan Muhammad tu dia tu tak guna tu, duduk bawa agama baru pecah belah kita. Abu Bakar tersentak. Makcik tahu tak yang duduk main suap makcik Ahmad, makcik duduk maki tu lah. Tayak makcik tu terus mengucap syahadah. Maklum, kalau kita duduk tempat dia, maklum, jangan kata kita nak suap orang. Maklum, lu ingat tak maklum duduk keling arwah mak mentua? Ingat balik kejadian maklum duduk mak mentua tak sihat, duduk ngongah, nyanyuk. Saya habis pergi jumpa satu orang ni nyanyuk. Satu orang ni, saya pergi rumah dia sakit, pergi hantar bantuan pasal Covid tu, nyanyuk. Saya tanya dia, maklum makan dah ke? Ni, nasi duduk dah kat ni, tak basuh ni. Tu lah, tak makan lagi lah. Yang duduk ada kat rumah ni pun baru ke semua, tak bagi kita makan. Ada menantu pun baru, dia begitu. Menantu dia duduk dari tepi tu, saya tengok kak tu, saya kata, kak sabar nak kak no tu. Lubuk pahala tu kat kak tu, kalau kak belah. Dia jawab sikit, tak tahulah ustaz, lubuk pahala ke, lubuk dosa ke, nak jadi syurga ke, neraka, tak tahulah. Sabar dengan kita ni ustaz. Tu mak mentua. Nabi Muhammad baru orang buat jahat, dia balas baik. Saya tak boleh, saya abang tu. Aku tak pijak tengah belakang pun besar rahmat dah ada buat tahanak kita. No? Duk tengok kecil besar, pipi lari jet kat tengah belakang tu hilang. Maklum kalau orang buat tahanak kat maklum boleh balas baik lah. Boleh tak maklum? Maklum? Orang duk kata kat maklum kat belakang, maklum pergi bancuh ayak, bagi dia minum. Nah lah, nampak macam dahaga lah, minum bagi sihat, katalah lagi. Boleh maklum? Maklum lah payah tak nak ikut Nabi, maklum payah. Tu Nabi suruh panggil salam. Yang kedua Nabi kata pada dia, wa at'imut ta'am. Benda yang kedua yang terbaik hangpa kena buat dalam hidup ni, pada Nabi kata, wa at'imut ta'am. Jamu orang makan. Tu je tuan-tuan dia buat. Jamu orang makan. Kadang-kadang maklum orang kita buat ni, saya nak abang tu dia. Hang buat main sikit, aku buat main sikit, dia tak maklum. Kau maklum kumpul duit, maklum seorang yang buat tak. Aku buat main cok badak, hang buat main cok udang, hang buat main nasi lemak, aku buat ayam. Kita jamu orang makan ni maklum bukan kerana kita ada duit, setuju tak? Tetapi kerana kita rasa besar hati nak jamu orang makan. Tapi orang nak kata pun kuliah tu kerja terkedarah ya. Tu yang lepas syok pergi kuliah tu terkedarah. Pak Long, awak Pak Long dia buat main nak ni, hari ni makan apa ni? Cucuk lagi? Nasi lemak. Lauk apa? Nasi lemak pilih telur. Bukan daging temuruk apa, bukan ya? Kan nasi lemak daging temuruk. Ada nasi daging temuruk? Tak ada. Saya nak tanya Pak Long, ayam apa? Cari ayam teh. Teh. Benda tu Pak Long tak boleh pergi minta kedarah ke kedai? RM10 pun tak habis. Dia tak Pak Long. Kalau orang nak kata lah kita duduk main, duduk kuliah ni, mereka tu pergi pasal nak minta kedarah. Hang buat main nasi lemak, aku buat main cucuk. Pakat-pakat duduk. Kita ni baru lepas buat apa ni, yang kita nak makan sekejap ni, kita baru lepas buat apa maklum? Duduk joget ke? Lepas kuliah Pak Long, lepas kuliah. Hak main mengajar tu pula Tok Wali tu. Bukan besar tu. No. Maklum gelak tu macam mempermainkan saya tu. Macam tak setuju dengan kenyataan saya tu. Bukannya lekeh maklum. Maklum ngaji dengan Tok Wali. Lepas kuliah duk makan. Berkat maklum. Bukan semua surau boleh buat lagu tu maklum. Bukan semua masjid boleh buat lagu tu. Biarlah surau kita besar kotak gurih api pun, tapi berkat.
Masjid besar-besar tu buat kuliah saya pergi mengajak duha, tak boleh lawan surau tuan-tuan Makan lepas kuliah ni bukan semua tambah. Tuan-tuan pergi ikut belum, bukan semua orang mau buat. Ni semangat kebersamaan. Sebab tu saya mai di Komoi ni, saya seronok tengok tak mana perangai tuan-tuan daripada dulu sampai semangat kebersamaan. Berkat saya nak bang kat Pak Long ni. Benda yang Pak Long duk buat tu berkat. Tolong kekalkan benda. Bukan masalah kita nak makan apa dah. Berkat. Lepas kuliah boleh makan. Silaturahmi terjadi tak ataupun tidak? Duduklah tuan-tuan, buatlah macam ni perangai adik-beradik ni. Saya nak abang jangan duk berkelain dalam kampung. Kita nak berkelain boleh Pak Long orang. Syarat satu, mau kita mati kita boleh mandi jenazah kita sendiri. Kita boleh pi kubur sendiri. Kita boleh pi duduk dalam kubur tu, kita korek, kita masuk dalam kubur, kita kambui. Berkelain. Kalau rasa boleh buat benda tu, berkelain orang. Kalau tak boleh buat, jangan duk berkelain. Orang hak kita berkelain tu yang nak mandi kita. Kita dah buat megah nak terajang orang masa hidup. Hak nak terajang yang kita nak pergi terajang tu pula puak duk mandi jenazah. Nanti kita mati, lepas nak mandi. Dia cekok telur kita masa tu, pada nak buat apa? Nak terajang. Nak buat benda tanpa masa tu belum. Jangan kata nak terajang, nak kelepiak pun tak lepas. No, sekian dimaklumkan. Keterangan maklum. Dua hadis di atas menggambarkan kelebihan berjihad pada jalan Allah. Dua hadis yang kita baca tak sah. Dia nak habaq apa dia? Tu kelebihan kita ni buat kerja agama. Bersungguh-sungguh dalam buat kerja agama ni. Sesungguhnya pengertian jihad dalam Islam sangatlah luas. Dia kata jangan kita duduk di sempit duk nampak. Jihad dalam Islam ni hanya perang. Jihad dalam Islam ni dia kata konteksnya luas. Antaranya apa dia? Ia merangkumi jihad ekonomi. Jihad ekonomi. Orang kata duit bukan segala-galanya. Setuju tak? Setuju. Tetapi dalam dunia sekarang, segala-galanya kena ada duit. Duit memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya nak dapat dengan duit. Duit Pak Long dia tak boleh beli segala-galanya. Tetapi nak beli segala-galanya kena dengan duit. Betul, ada benda yang kita tak boleh beli dengan duit. Contoh, kita boleh beli ubat dengan duit, tapi kita tak boleh beli kesihatan dengan duit. Maklum pergi jumpa doktor tu maklum, dia tu hanya jual ubat. Dia tengok kita sakit apa, dia jual ubat kat kita. Dia bukan jual kesihatan. Kita jumpa doktor pakar jantung. Memang pakar jantung dia ni, dia pun jantung tu. Macam kak saya nombor 2, nombor 3, dia atas pada saya. Saya nombor 4, kami 7 beradik, saya nombor 4, kak saya nombor 3. Dia ni daripada dulu dia ada penat asma. Masa dia mengandung anak dia sulung tu, masa tu kat saya apa tak kahwin lagi duk rumah dia. Malam tu dia penat. Dia menyawa pun Dia main ketuk pintu bilik saya. Saya kata hang pasal apa? Dia kata tak tahu, aku penat ni. Bawa pi, malam tu buat pi dekat satu hospital. Saya tak mahu abang dia mana. Pakar hospital pakar. Jumpa apa depa bubuh gas apa okey lah malam tu. Esok depa kata puan mai nak kita refer kepada pakar penat. Jumpa doktor pakar penat. Esok ni dia ni doktor hebat. Pakar penat, memang pakar penat belum. Atas meja dia ni ubat penat penuh. Gas tau. Saya pun duk ingatkan gas tu hak dia nak tunjuk contoh. Hak dia. Hak pakar penat. Dia pun cakap 3 patah apa. Dosa tak kita sembang pula apa pula. Saya keluar daripada hospital tu, saya kata kat saya hanya duk mai dah. Hang lagi okey pada dia hak pakar penat tu. Aku saya hang berubat dengan dia lagi hang menjadi lagu dia. Hak pakar penat tu pun tembak tak berhenti efek ke.
Pakai subuk maklum, pakai subuk. Mana pasangan atas subuk pergi jumpa dia, jadi subuk. Hak pakai subuk tu pun anak tak ada. Hak kawan ni menikah lama tak dapat anak, pi lecek. Cik, yang ni laki subuk, bini pun subuk. Dia kata, cik nah, daripada apa hasil pemeriksaan kita, puan dengan tuan ni tidak ada masalah kesuburan. Laki tu tampak meja terangkat pempen. Dah subuk, pasal apa tak ada anak? Doktor tu kata, saya pun tak ada anak, apakah subuk ni pun tak mahu apa. Pengalaman saya satu lagi, saya pergi jumpa pakar kulit. Doktor pakar kulit. Ni saya bawa kawan saya, dia jadi jerawat apa semua. Dia ajak dia pergi teman, pergi jumpa doktor pakar kulit Cina. Doktor tu pun Pak Long weh. Pipi dia ni mau kita rebah boleh main congkak. Hak pakar kulit. Kulit muka ni berlubang boleh main congkak. Pakar kulit. Dia pun duk jual ubat kulit kat kita. Sebab tu kata doktor ni dia hanya bagi ubat, dia bukan boleh bagi kesihatan. Dengan duit kita boleh beli ubat maklum. Dengan duit kita tak boleh beli kesihatan. Setuju ke tak? Mau setuju elok lagu tu, kita boleh berhenti cepat. Hak yang duk panjang tu kes duk bangkang. Kita tanya setuju ke tak, dia duk bangkang. Hak bangkang tu panjang. Setuju tak maklum? Setuju apa? Duit boleh beli ubat, tak boleh beli kesihatan. Duit maklum banyak, maklum boleh beli tilam, maklum boleh beli katil, tapi maklum tak boleh beli tidur. Ada orang yang tidur atas tilam yang mahal. Tilam dia 10 kaki, maklum bukan 10 inci, 10 kaki. Oi, maklum weh punya besar tilam dia, mau dia tidur tu tak nampak orang, nampak tilam Ekor atas kepala satu, ujung kaki satu, tepi satu. Berapa duduk dalam TS tau, bilik sejuk. Ada orang kan kulit bewak, dah lah ekor dah dah. Dia buka ekor dalam bilik dia, talam mai kat muka. Buh kipas pula ke tepi. Kita kata hang ni bewak ke apa ni. Sejuk. Tapi maklum dia tidur tak lena maklum. Sebab tu lena ni bukan boleh beli dengan duit. Boleh beli dengan duit lena ni? Tak boleh beli dengan duit lena. Kawan ni tidur atas tilam apa semua, tak lena. Maklum tilam tak ada sandak kat dinding tengah ustaz mengajar, lena maklum. Tak beli pun. Ustaz Assalamualaikum, maklum lena. Lepas tu ustaz pun baca doa untuk sedang balik. Tahu doa sedang balik? Wallahu a'lam tu. Tak ada siapa gerak dia pun. Okay. Sekali masa duk makan dia buat sembang pandai. Ustaz syarah tak betul ya. Dia kata, betul apa aku tengok hang betul-betul tidur tadi ni. Ada orang maklum dia lena dekat rumah, dia tak boleh tidur tak lena. Dia kena main dengar ustaz mengajar baru dia boleh lena. Sebab tu dia duk kata kat ustaz, saya ni tak ada duit. Ustaz saya kalau ada duit nak ajak ustaz pergi kuliah kat rumah. Ustaz pun tanya awak adik-beradik ramai dak nak lena. Dia kata ustaz mengajar saya nak lena. Mau saya ada duit, mau saya nak bawa ustaz pergi rumah, ustaz mengajar, bos speaker lah tu. Saya nak lena, dia kata. Ni duk main duk lena tengah ustaz mengajar. Maklum, duit tak boleh beli tidur yang lena, tapi duit boleh beli tilam. Duit dia boleh pergi bercuti, tapi dia tak boleh beli kebahagiaan. Tapi dalam kita nak hidup ni, kita kena ada duit. Orang ni pula maklum, dia ni kok mana kita dia takkan betul ya. Ni kalau nak dikira orang. Kita ada duit pun dia kata, kita tak ada duit pun dia kata. Setuju tak orang? Tu kata mulut orang. Saya nak tanya Pak Long. Pak Long kalau hidup ni tak mau orang kata, Pak Long nak buat lagu mana? Cuba abang saya nak dengar pandangan orang komen ni. Kalau hidup ni tak mau orang kata, Pak Long nak hidup lagu mana? Tak boleh hidup. Boleh hidup tak? Nak bagi orang tak kata, nak buat lagu mana? Semua dia kata. Dia tengok kawan ni gemuk, dia kata makan banyak gemuk ni. Tengok badan berapa tonggih.
Tonggih hak warna hijau tak, kalau warna hijau tak apa, ni hak warna purple lah. Dia kata cukup tak guna tonggih warna purple lah. Kalau orang duk ingat gitu tonggih warna ungu, dia kata baru tengok badan tu macam tonggih warna purple lah. Dia kata kalau warna hijau tu tak menyakit sangat, tengok hak warna purple tu geram. Tu bila gemuk. Han tengok tu bukan sihat, tu gemuk. Gemuk. Mai kawan ni pula kurus, han tengok tu Allah badan macam pokok temucut mana. Han tengok macam pokok temucut nampak. Pelik no, jalan Allah pelik lah badan kurus lah. Han tengok muka-muka lihat tu pelik lah. Sabar tak kena. Betul tak orang? Ha malu. Kawan makan banyak gemuk tak kena, kawan tak kurus tak kena. Tu kata orang mau nak ikut cakap orang mampu. Kenapa? Dia makan nasi dia gemuk, awak dia kacau duit hang ke? Badan dia gemuk, awak dia tumpang badan hang ke? Dia nak jalan, dia suruh hang jalan kat dia ke? Lainlah kalau dia makan banyak, dia duk pergi ambil nasi rumah hang. Lainlah kalau dia gemuk, dia nak jalan, dia suruh hang tolong jalan kat dia. Ni dia tak kacau hidup hang. Tapi pasal apa yang hang duk rajin kata kat dia? Dia gemuk, dia makan, alhamdulillah, hang makan lagi hang lalu. Dan orang duk buh, baca kain dengan ayat Yasin kat mulut, nak terkedarah, nak tak apa dah waktu tu. Ni tabiat orang. Waktu kawan sihat nak makan, jangan duk makan tu sakit. Dah kawan sakit, tak lalu makan, hang kena makan, nanti hang sakit pula dah. Saya pun tak faham. Lah hang diam tak boleh dah. Hang tolong aku sah hang diam. Hang sengak tak aku semok dengan anak cakap. Mai kawan ni dah dah kurus pokok temucut apa. Dia kalut apa badan dia lagu pokok temucut ke lagu pokok duri keman. Hang nak kalut apa? Nak buat lagu mana kata orang tua ni mau dia terkedarah seekor lembu pun badan tak naik. Jenis belah sakar pun makan banyak badan tak naik. Dia duk kalut dengan dia pula. Hang ni aku sayau lah mesti ribut takut hang kali terpelanti ni kan. Hang jangan duk keluar rumah kerak sangat lah. Ni lah ni petang-petang angin kuat duk dalam rumah. Aku sayau takut kami jumpa hang kat tikam tu. Mula duk simak depan surau. Mai ribut tak tahu dia telefon duk tikam tu. Siapa nak pergi ambil hang tu? Hang petang-petang dengan duk keluar rumah, duk dalam rumah. Kalut apa? Apa pikat dia lah. Sebab tu saya nak abang. Kita ni hidup maklum. Mau kita tak mau orang kata kat kita jangan hidup. Kaya dia kata tengok rumah besar, dia nak menunjuk kat orang. Nak buat lagu mana kawan duduk ambil dengan cucu, kata kat anak dengan cucu. Tambah rumah tak lalu sangat 2 relung ya rumah dia. Maklum pergi kat Perlis tu kawan tu dia buat pagar rumah dia 2 relung, rumah dia dekat kat nak penuh pagar. 5 keluarga. Dia buat rumah besar tu 5 biji rumah dia belah. 1 bumbung 5 biji rumah kat 2 relung. Orang kata tu belagak tu dan habaq kata dia ada duit la ilaha illallah. Rumah besar. Mai kawan ni rumah pemburuk kecil, dia tanya pula boleh duduk kau ni rumah halus sangat tak kena. Tu yang kata orang. Setuju tak maklum? Lah ni maklum nak buat lagu mana maklum. Prinsip 20-25 ni maklum mampu pi kat hampa lah nak kata apa, aku ikut aku. Ada kawan saya seorang ustaz, duit ada tapi nak beli kereta tak berani, takut orang kata. Takut orang kata lagi mai duk ceramah ambil duit. Kan takut orang duk kata. Yang dia tu nak pergi mengajak kereta mampu kereta jalan. Lagi telefon orang tu tolong mai ambil. Saya kata kat dia yang hang ni pun satu masalah.
Ni kereta hang ni berapa tahun dah? Dia kata tahun ni masuk tahun yang ke-18. 18 tahun dah pakai kereta tu. Kereta dia pun bukan lagu kereta kita Pak Long tak dan start hidup dah. Kereta dia start tak nak hidup. Bunyi serupa Tok Mudin batuk. Orang semua pakai injection, dia pakai kereta lagi. Saya kata hang ni pun satu penyakit yang hang tak mahu tukar kereta pasal apa? Hang belilah Activa ke. Hak bayar 7-800 sebulan. Dah aku bukan apa, dia kata aku tak mau pergi orang duk kata. Pak Long tak ada pakai kereta apa? Saga kebayar. Dia pakai Proton saga kebayar. Saya kata hang belilah. Dah aku tak mau. Dah aku bukan suruh hang beli Range Rover. Aku bukan suruh hang beli Range Rover. Hampir tengok tu Activa ke X50 ke, hang belilah. Hak bayar 7-800 sebulan, bukan hang tak ada duit. Doa aku takut orang kata orang Melayu lah Pak Long. Ni saya nak abang mentaliti orang Melayu lah. Saya nak abang mentaliti orang Melayu. Pak Long tengok lah. Kalau ustaz-ustaz pakai kereta elok, tuan nak penunggang agama, mereka main duk mengajak kita balas duit tukar kereta. Ustaz yang ada mahat tafih, anda nampak tu, dia buka mahat tafih, duk balas duit mahat tafih tu. Tu yang dia boleh tukar kereta. Kalau ustaz-ustaz tukar kereta, mai tengok pula kalau orang bukan Islam, Cina apa pakai kereta besar. Tengok tu, pandai menega mereka ni. Betul tak Mano? Orang bukan Islam pakai kereta besar, tengok. Han tengok mereka menega tu, Cina tu, tengok kedai dia daripada kecil besar, tengok kereta dia besar. Dia bangga. Bila ustaz-ustaz pakai kereta besar, tu, penunggang agama. Nak set dalam kepala kalau orang hak buat kerja Islam tak ada hidup. Awak dia buat lagu ustaz-ustaz ni susah sangat. Dia ingat ustaz-ustaz ni susah sangat. Oh, padahal ustaz-ustaz ni guna kereta bukan pergi mana, mengajar sehari 3 kali 2 kali. Dah kadang-kadang nak abang kata kami ustaz-ustaz ni, kadang-kadang nak abang berhenti kat balong lah. Orang lain saya tak mahu lah. Saya ada 2-3 orang, kadang-kadang ni kita duit tu ada, lepas tu teringin nak pakai kereta elok sikit. Duduk kadang-kadang dia duduk timbang ni, dia duduk timbang ni. Sagi kalau aku pakai kereta lagu ni main mengajar, orang kata mereka kata duk kereta, kata kat orang mampu. Tak betul. Kalau boleh elok, kita elok lah orang nak kata. Sebab apa? Kita tak mau kerana kita orang buat dosa. Kadang-kadang balong orang tu kata orang balong duk kata tak mengerti sah. Tapi komen ni tak lah, komen ni bagus. Yang duk kata ni bukan komen tak. Bukan kata tempat lain, komen bagus. Hari tu sampai nak beli kereta kat ustaz. Ada Pak Long tu, dia dengar saya jual kereta. Ni dia mengajak dekat Belah Loslang. Dia telefon saya, ustaz ada kereta? Saya kata duk tumpang kereta bini ya. Kereta tak ada? Tak ada. Kata tak ada, mai ambil rumah saya. Allah bagus. Saya kata Pak Long nak pergi kereta kat saya. Nak pergi ke saya tak ke mak. Ustaz tengok kalau ustaz kenal mai ambil. Dia pun hantar dengan mak juara. Proton juara. Tu pun tayar depan kepih dua-dua gitu belum. Tahu juara. Hak lagu BTS tu. Tayar depan dua-dua kepih. Dia kata ustaz buat main lori apa, ambil balik perbaik. Dia tak pakai. Perbaik pun kita kena belum. Tu saya apa hantar ke mak tu dekat komen saya. Saya kata dia saja nak tanya hang dah Cina tu. Ni oh dia kata you jangan buat mai. Kalau war boleh teruk. Oh tengok gambar kereta ni, dia kata Cina tu pun kata nak perbaik kereta ni lah kali dia boleh teruk. Tak apa belum, kalau dia hantar dak sen buah kana lagi teruk belum kan. Mujung dia hantar juara.
Bila alhamdulillah lah, bila saya jual kereta masa sebelum Ramadan tu, saya jual 2 biji Ford dengan Triton. Satu hari belum, dalam bulan apa? Dalam satu hari saya jual kereta bulan 12. Saya ingat bulan 1 bulan 1, bulan 2 tu. Saya duduk. Satu orang telefon saya, salesman Proton. Dia kata, Ustaz boleh pi ni dah. Saya daripada Proton sekian Shah Alam. Ustaz boleh pi check number. Saya kata, nak check number apa? Ni lah untuk kereta Ustaz. Ha? Saya kata, silap saya dengar skema. Saya kata, tak ada kereta apa. Saya tak ada kereta apa. Dia kata, ni ada satu orang nama sekian beli kereta ni. Dia kata untuk Ustaz. Nama apa? Anak murid saya duk mengajar di Selangor. Anak murid saya satu, makcik ni, Hajjah ni, dia beli kereta. Allah Ta'ala bagi. Saya kata, bagi nombor telefon dia kat saya duk mengajar lagu ni, lagu kuliah. Saya kata, Hajjah ni saya Ustaz Usami, ya Ustaz. Hajjah ni dia teriak, dia sebab, dia teriak. Dia kata, Ustaz, saya tak ada apa nak bagi kat Ustaz. Sedih dengar kata Ustaz jual kereta apa semua. Ustaz duk mengajak kami, kereta tu lama dah Ustaz duk mengajak. Saya kata, pergi 10 tahun dah saya pakai. Ustaz pergi lah, saya kata saya pakai kereta. Dia bagi kat saya, taklah besar, balong X70 Proton X70 tinggi tu. Dia bagi. Saya bagi ke Ustaz pakai lah. Saya kata, ni saya nak kira lagu mana. Tak apa Ustaz, saya bayar tiap-tiap bulan sampai Ustaz dah stabil. Masa tu Ustaz sambung bayar. Saya pun bincang dengan bini saya, bila nak stabil tu. Bini saya kata, tak tahu abang rasa bila. Saya kata, lepas 9 tahun kot stabil boleh. Lepas 9 tahun tu ekonomi saya ni akan stabil selepas 9 tahun. Bukan saya minta kan. Dia kata tak apa. Dia kata sampai Ustaz stabil 9 tahun dia bagi. Tu pun nak bawa Pak Long, Allah. Itu bawa. Dia kata, Zai tak bau lah. Dia tak bau lah. Orang bagi. Ni kata orang Mak Long Sebab tu Mak Long kalau nak kisah mulut orang, jangan duk hidup. No. Bila hidup, kena tahan dengan mulut orang Mak Long. Jihad menentang musuh. Yang kedua, jihad menentang musuh. Musuh Islam. Sekarang ni musuh kita yang penting ni siapa dah tuan-tuan? Iblis dan syaitan. Yang kedua musuh kita ni siapa dia Mak Long? Jahil, kejahilan. Lawan. Jihad melawan hawa nafsu, jihad pendidikan dan sebagainya. Ni nak lawan hawa nafsu, ikut kehendak nafsu. Nafsu ni dia duk ajak kita buat benda tak baik ya. Nafsu ni maklum, dia duk ajak kita buat benda tak baik. Orang perempuan tengok jantan, dia berkenan. Bila berkenan, dia duk ajak nak buat benda tak elok. Orang jantan tengok perempuan, dia berkenan. Bila berkenan, dia nak kira nak buat benda tak elok. Itulah nafsu. Dia nak maklum. Sebab tu tak boleh duduk berdua-duaan. Nafsu kita tak boleh kawal pelong. Tak boleh kawal nafsu. Lawan nafsu kita. Setiap usaha yang kita lakukan bagi menyumbang ke arah meninggikan agama Allah, maka ia dikirakan sebagai jihad. Setiap apa yang kita buat, yang mana perbuatan kita itu memberikan suatu kesan baik kepada agama, dinamakan sebagai jihad. Betul ya balik? Kita punya kepala otak kita. Kita duk nampak jihad ni apa dia? Kita duk nampak jihad ni perang. Kita duk nampak jihad ni pergi berlawan guna senjata. Tak. Jihad ni adalah setiap tindakan, setiap perbuatan yang kita lakukan bertujuan meninggikan Islam, membantu Islam, itu dinamakan sebagai jihad. Wallahu a'lam. Hadis ke-14 kita sambung pula pada kuliah yang akan datang. Dia nak cerita bab mati syahid. Ni boleh baca lah Pak Long weh. Tapi tak berani. Berani mati syahid belum? Sembang. Dia tak? Mati ni satu benda kita tak mau.
Sebab tu Allah Ta'ala tak suruh malaikat Jibril mai tanya kita lagu mana Jibril pergi tanya Nabi. Tak mau dah Nabi kata aku tak mau dah ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, nak baliklah. Kita mau malaikat Jibril tanya. Hang ni kalau ikut umur hang ni takat minggu depan dah. Ni Allah Ta'ala kain salam. Allah Ta'ala suruh tanya hang lah, nak hidup lagi kan nak mati? Kalau setiap orang malaikat Jibril mai tanya lagu tu belum, kerajaan jenuh banyak pencin. Tidak. Tak siapa mau mati belum. Saya pun tak mau mati. Bukan takut mati dah belum. Mati ni kok mana kena mati. Yang takut tu tak ada nak bersiap nak mati tu. Belum takut mati. Tak ada nak bersiap mati tu. Tidak belum. Dosa belum gaya tobat sikit buat balik. No maklum. Gaya istighfar buat pula. Tadi ni hang dengar cerita tak tu kawan kita baru ni. Aku dengar kata dia berkeling dengan lelaki dia perang sampai pukul 8.45, ustaz sampai 9.30. Ni habis kata kawan tu, Allahu akbar, astaghfirullah. Doa tu astaghfirullah, dia nak kat dinding tu. Astaghfirullah. Kawan dia kata, hang dengar tak cerita Ma'in? Awak pula dah, sambung pula kan. Habis cerita Ma'in tu, astagfirullah. Gaya cuci dia buh balik. Itulah kita tak ada nak bersiap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita, Allah Ta'ala merahmati kita, dan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi cukup sekadar itu dulu. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita sambung lagi pada pengajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.